sebagai rasulan wa nabiyyan dan rasul. Kita redha sebagai Islam adalah agama kita, dan kita redha dengan Allah sebagai Tuhan kita, dan kita redha dengan Muhammad sebagai rasul kita dan nabi akhir zaman. Hidup kita dengan Islam, dan kita ada dalam jiwa, dalam hidup kita ni, dalam fitrah kita ni mengikut Islam. Dan kita ni wala namut illa bil Islam wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu meninggal dunia, artinya tamat hidup dalam dunia ini dengan Islam. Nabi SAW sebagai pemimpin yang pertama dan pemimpin yang telah menunjuk keadilan Islam. Semenjak daripada awal hidup Nabi SAW lagi, Rasulullah hidup di Makkah Al-Mukarramah. Rasulullah menanam dalam jiwa Muslim dengan akidah Islam, dengan akidah yang betul, keimanan yang sahih, keesaan terhadap Allah yang hak, yang betul, tidak melakukan syirik, dan berdakwah kepada mereka yang kafir yang berada di Makkah Al-Mukarramah, al-ijtanibut taghut wa'budullah. Rasulullah SAW menyuruh supaya manusia itu ibadat kepada Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi daripada taghut, segala syirik dan segala khutuwat syaitan, jalan-jalan syaitan. Maka Rasulullah percaya sebab mereka menegakkan sahabat, membela sahabat dengan iman dan amal, iman, amal dan ihsan. Membina dengan iman sehingga iman menjadi seorang muslim, kemudian menjadi iman seorang mukmin yang sempurna, kemudian menjadi ihsan, muhsin, seorang muslim yang telah menjadi mukmin yang sebenar dan meningkat sehingga jadi martabat al-muhsin. Sebab itu dalam istilah kita ada iman, ada ihsan, dan ada Islam dan ada ihsan. Iman, Islam, ihsan. Rasulullah SAW membina jil yang pertama beberapa orang yang memiliki agama Allah, Abu Bakar, Umar, Khattab, Utsman dan Ali. Beberapa orang di Mekah saya percaya Rasulullah adalah pemimpin. Yang pertama, yang mengikut ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kemudian diuji Rasulullah SAW sehingga Rasulullah terpaksa hijrah kepada Madinatul Munawwarah. Madinah Al-Munawwarah ialah boleh mendirikan negara Islam mengikut pandangan pada masa itu. Kerana negara yang kita tengok di hari ini tidak ada lagi di zaman itu. Dan ada negara orang panggil Madinah Al-Munawwarah, hukuman Nabawi yang dibina oleh Rasulullah SAW sebagai negara pertama, Khalifatul Ula, yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasul SAW sebagai ketua, sebagai wali al-amri al-muslimin, Nabi dan Rasul dan wali orang Islam dan pemimpin orang Islam, dan boleh kita dikatakan amir dan qaid, pemimpin dalam negara Islam. Yang mana di masa itu ada negara kafir, negara Furs dan Farisiyah, yang mereka itu membangga dengan kaumiyah, dengan bangsa mereka lebih baik daripada orang Arab, sehingga Rasulullah SAW menyuruh mereka kepada Islam, setengahnya menerima Islam dan setengahnya tidak menerima Islam. Dan Rasulullah SAW menyuruh negara Rom. Nah, Rom yang mana mereka itu bangga dengan sendiri, mereka itu lebih baik daripada mana-mana bangsa, sehingga terakhirnya mereka itu patah on air dengan sebab peperangan yang terakhir, iaitu peperangan Tabuk, yang diperintah oleh Muhammad SAW di bawah naungan, di bawah pimpinan Nabi sendiri, peperangan Tabuk. Maka kekallah agama Islam, mendirilah daulah Islamiyah, negara Islam yang diperintah oleh Muhammad SAW, dan segala sahabat-sahabat mempunyai amanah dan ada ilmu, ada bijaksana, ada kepada
sebagai pemerintah di bawah naungan Rasulullah SAW. Sebab itu negara Madinah ini sebagai negara yang sempurna, ada perlembagaan, ada pemain, yaitu Ratmanun, kitab Allah Al-Quran Al-Karim dan sunnah Nabi SAW, dan ada pemimpin dan ada pengikut. Sempurnalah agama Islam dengan pemimpin dan sempurna dengan pengikut, dan pengikut yang sam'an wa ta'atan, yang ciafam, yang ikut kepada pemimpin, yaitu pada zaman itu sahabat yang bagi mereka itu mengikut Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi SAW dapat menjamin dan Yobrak kata satu jalan yang boleh menyelamatkan kamu dalam dunia ini dan kamu dimati oleh Allah dan berjumpa dengan syurga ialah mengikut sunnahmu dan sunnah sahabat Nabi SAW. Sebab itu siasat di zaman Nabi SAW, siasat yang berisuk, siasat yang sempurna, siasat yang panggil suasana bayangkan Islam mempunyai kitabillah dan sunnah Nabi SAW, Rasulullah sebagai pemimpin, kemudian pengikutnya sahabat Nabi SAW. Siasat dalam Islam tidak sempurna kecuali kita menengok kepada rupanya Rasulullah, bagaimana Rasulullah memerintah di zaman sahabat Nabi SAW. Sebab itu kita kembali kepada mujtama pada saat kita di zaman ini, walaupun kebanyakan negara Islam di hari ini bukanlah boleh memerintah seperti Nabi Muhammad SAW, kerana Islam semenjak selepas daripada Nabi maka lebih kurang, selepas daripada kuam sempun dia jadi tak kuam berpok, dan tidak ada sempun kecuali di zaman Nabi SAW. Kecuali ada tidak di hari ini negara Islam yang sempurna, mereka itu dapat memerintah dengan agama Islam, ada raja, ada pemimpin, ada Ratmanul Islam, ada Quran, ada Sunnah, dan ada pengikut, walaupun tidak sampai martabat sahabat, tetapi mereka itu terbaik, Masya Allah. Dan sebab itu pemimpin untuk bekerja kerana umat ini adalah perkara yang penting. Mesti orang Islam tidak ada pemimpin ataupun wakil untuk menjadi naib atau naib, wakil kita, sama ada di zaman kita wakil rakyat dan wakil ada bentuk pembocor untuk jawab dan sebagainya. Khususnya kita akan berjumpa dengan hari pilihan raya insya-Allah, dan kita akan memilih siapa yang menjadi calon bagi umat Islam. Di sini walaupun kita kata negeri kita ni negeri yang bukan diperintah oleh dengan agama Islam, tetapi berhajat kita berhimpun, berhajat kita bersatu, berhajat kita mempunyai wakil rakyat supaya boleh hewan, boleh sultanah, boleh korang, boleh menjadi wakil kita supaya mendirikan segala maslahat-maslahat agama dan maslahat-maslahat umat Islam. Walaupun negara bukan negara Islam, sebagai negara masyarakat partai demokratia. Nah, demokratia dalam dunia ni, walaupun dalam segi neokit Mali itu adalah sama, tetapi dalam segi kamu diajakkan tidak sama. Telak nanti itu mainkan baca partai orang jauh sikit. Orang negara ini, orang negara ini minggu besar. Tapi dari ruang ialah baca partai bukan nizam, bukan rakyat Islam. Mesej kamu kau program Islam, hak ni satu perkara yang kita kena jawab. Sebab Islam ni yang Islam. Nabi SAW memerintah dengan Islam, dengan Quran dan Sunnah, dan mempunyai menteri-menteri sebagai sahabat dengan syirik Islam, dengan kamu, dengan pemain Islam. Adapun demokratia, tundiyun, sampuniyun dan sebagainya, semua ini adalah perkara yang baru, yang mana kita seorang Islam, seorang Muslim, kita boleh kerjasama dengan demokratia, dengan mana-mana, dan dengan mana-mana pemain sekalipun ataupun orang bukan mengikut
apa yang selaras dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak bercanggah dengan hukuman Islam, maka kita boleh mengata dan sebagai tuan-tuan kita, sebagai wakil rakyat ataupun sosok sebagainya, supaya ini agak kata mimbabil hajat, kita berhajat orang seperti ini. Walaupun kita kata tak ada pemerintah dengan roy bersih dengan Islam, dengan demokratiah, kita boleh beramal dengan demokratiah sekadar mana yang tidak bercanggah dengan ajaran Islam. Okey, menjadi sorot bagi kita, okey, yang comel, yang beriman sebagai orang Islam, boleh bekerja kerana maslahat umat Islam, maka lebih baik yang mana kita tidak ada wakil langsung. Tidak ada seorang kuasa kita terkecek lebih kurma, nak sorot dan kapok. Benda yang zalim maka lebih zalim. Benda yang akham maka lebih akham bagi sangkung kita. Benda yang kita boleh sultana neberan, saksana neberan lek perlihatkan kau wattana tham ataupun benda-benda untuk nak buat rubah jiwa kita ni berhajat, kita kena ada wakil kita. Di sini nak ulama berfatwa kata pada asal kita tak boleh masuk dalam negara yang tidak tadbir dengan hukum Islam kecuali kerana ada hajat yang penting, kecuali ada darurah, ada hajat lebih rendah pada darurah. Hajat camping, darurah ni ada orang camping, ada orang pengkar, tidak tahu itu hajat mesti. Mereka boleh hajatkan si tinggi kuat. Maka benar hajat ini jikalau tidak berlaku pada umat Islam, kita tidak mencapai, kita main maksud jai, kita akan timbul faham lambat dalam bangun kita, dalam hidup kita, dalam sangkut Islam. Sebab itu ulama seperti Ibn Taymiyah dan ulama-ulama mengatakan kita mentarsyih, kita menghantarkan seorang wakil dan kita memilih orang yang aslah, orang yang lebih baik. Nah, ada iman, ada taqwa, ingat kepada berupaya orang Islam. Lebih baik adalah ahamul wajibat, perkara yang wajib bagi kita adalah satu nanti umat Islam, walaupun di tempat yang bukan pokok Islam kota, berhajat kita kena hantar wakil dengan syarat-syarat tertentu. Dengan syarat-syarat tertentu. Sebab itu bagi wakil rakyat nak jadi sosok, nak jadi kapal bocor sekalipun, dia kena ingat kalaulah dia beramanah sungguh. Lebih lagi kita ingin pada pemimpin yang baik, yang soleh ni, kita ingat kepada satu utumkan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam ketika mana dia masuk dalam negeri Mesir, maka dia tahu kata diri dia lebih orang panggil hafizul amin, ada warab bicara, ada ilmu, ada masukan, ada kebolehan. Boleh kita tarsyih diri kita sendiri, kita mengesyur diri kita sendiri, kau nak jadi sosok, kau nak jadi naik pokok, kau nak jadi pemerintah ni, nak jadi ni, boleh. Sebab ada kebolehan. Tak mestilah kita ni orang tolong kita pelanggan kalau kita warab bicara. Tetapi ikut apa yang kita tengok korekod dalam sangkut kita ni, semua tu patut jadi berlaku. Bukan semua jadi tu molek dah. Sebab itu kita nak pilih siapa yang lebih comel, yang lebih baik, supaya nak rapi cak tuan-tuan dan kata sangkut. Perang umat. Kita nak punang di hari ini perang umat. Nah, Rasul Yusuf alaihissalam dia kata, berkata Nabi Yusuf alaihissalam, ij'alni, jadikanlah aku tentang ij'alni ala khazainil ardi, orang yang tanggungjawab berkenaan dengan khazanah kelam MND. Cara akan tentang cara segi cara reja, kau mah cara mungkin cara apa semua. Benda penting dalam partai. Maka Nabi Yusuf dia sedar dia tahu kata dia ada amanah di samping masa itu tidak ada orang yang lebih layak daripada dia. Inni laqawiyyun, dia kata ini apa? Hafizun, orang yang ada amanah menjaga, alimun dan mempunyai ilmu.
dari segi kek, dari segi jaga, mempunyai amanah. Orang bicara, inilah punang yang kita berhajat di hari ini, punang yang hafiz. Orang bicara ada amanah tertuain, topan pun. Apa yang dia bercakap ketika mana cari salah, amanah di atas dia lah dalam bicara. Apabila kita pilih dia sebagai punang kita, hafiz alimun, kita nak pilih orang seperti Nabi Yusuf, orang alim, ada mampu mempasukan. Ulama mentafsir Nabi Yusuf bijak dari segi wahai, dari segi nayu bahasa, dari segi wahai, dari segi tengok berikut telah sangkut dia tengok atau berikut ni kena wahai biasanya. Ketika marah biasanya, ketika situ ketika orang guna biasanya kena wahai biasanya. Nabi Yusuf alaihissalam. Sebab itu, oleh kerana suasana di hari ini suasana yang haru-haru fitnah, kita nak tunggu orang ada kebolehan nak sedar tu terkadang dia wasa takut, wasa kata dia mai jualah, terkadang wasa madu, terkadang tidak ada orang di zaman kita orang yang mempunyai kebolehan dan amanah rahsia. Sebab itu mana-mana boleh cari rezeki di hari ini. Sedar tu betul, boleh pak mana-mana sekalipun kita kata tidak mengapa. Jikalau manusia pilih dengan ikut syarat dapat orang mukmin, orang saleh, orang yang takwa dan orang yang ada amanah, khususnya segi amanah. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berkata dalam surah An-Nisa, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah memerintah supaya menunai amanah milik ahlinya. Amanah punang apabila dipilih. Sebab apa mereka dipilih? Sebab amanah kita rapi cok ni kita wafat dengan dia. Wafat pada demo sebagai wakil, sebagai sosok. Segala amanah diserah pada dia supaya dia buat setelah mana dia menjadi punang. Dia kena tengok amanah apa yang dia timur, dia kena pergi buat sekadar dia mampu. Kalau dia tak mampu, kerbang sama tak apalah. Dan lepas amanah Tuhan tidak mengambil kecuali apa yang dia kuasa. Sebab itu amanah yang paling besar adalah amanah berkenaan dengan umat Islam. Amanah yang paling besar dengan negara Thailand, amanah yang bersekabar dengan Islam, dengan agama Islam, dengan umat Islam. Amanah bersekabar dengan agama, dengan akidah. Benar penting. Sebab itu innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adli. Apabila kamu nak berhukum, jadilah punang oleh pilih dia nak berhukum dah. Nak pada nanti dia an tahkumu bil 'adli, hendaklah kamu hukum dengan keadilan. Dia faham kita. Keadilan itu nak ambilkan Islam. Sebab itu kita tak perlu di hari ini kita kerja Islam awak belakang Masya Allah. Apabila kita terima dan kita lupa akan Islam, kita lupa keadilan Islam. Sebab itu Tuhan kata innallaha sami'an basir. Allah dengar, Allah tahu bagaimana kamu tunai amanah. Dan Allah berkata lagi seterusnya, ya ayyuhallazina amanu, wahai mereka yang beriman, atiiullah, taatlah kepada Allah. Punang ummah yang taat Allah satu. Nah, miwi naik tautul ekor. Dia dengan Allah, atiiullah wa atiiur rasul, dan taat pada Rasul, kenal sunnah Nabi. Dia miwi naik tautul ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, taat pada Allah dan Rasul. Wa ulil amri minkum, dan wahai orang Islam, taatlah kepada wali, pada punang amir, pada wali amir muslim. Tak mau kita taat pada punang, tapi punang yang kita pilih punang Islam. Ulama mentafsirkan taat kepada wali amri. Siapakah wali amri sini? Ialah umara, pemerintah, ataupun ulama. Umara dia bijak dalam segi kamu macam kami anak dan kamu kita pilih dia punya. Kalau dia nak sempurna sebagai punang, dia akan ada ilmu agama. Pada asalnya orang yang punang
Tetapi oleh kerana Bollywood kita ni tidak ada orang sempurna, ada pasukan dengan ada ilmu sekali, ada amna dengan ada menjadi ulama sekali, payah sikit nak cari. Kalau kita tahu ulama yang panas ke ilmu, agama, boleh fatwa, boleh apa, boleh yang itu besar bagi punah. Tapi yang dia nak tempel, nak boleh ajakkan dia tak pandang. Orang yang menjadi punah di hari ini, dia pandang boleh ajakkan, boleh pilih dia, dia anak. Bukanlah dia tahu laku, dia buat nak fatwa tak boleh, nak wirisya tak boleh. Sebab itu nak tempel pula. Nak jadi boleh amri punah di sopur ummah, kena ada boleh ajakkan yang pandang, yang anak, ada ilmu. Kalau tidak ada ilmu, dia kena ambil ulama yang jadi besar, jadi syurah. Wa amruhum syurah. Punah ni lah kita berhajat dari Nabi Thailand. Mungkin punah buat kerja pusing. Tidak ada syurah, mengadap ulama. Kita tengok di Saudi, Masya Allah, punah dia mengadap ulama. Di sampai rumah, apa hukum ni, apa pesan ni, dia mengadap sampai rumah pada mufti. Tapi adakah di sangkup kita punah dia mengadap ulama? Kalau itu soal dua. Sebab itu kita harap bahawa kita punah dari sangkup kita lepas ini, orang yang ambil ilmu agama sebagai itu besar, ada syurah, wa amruhum syurah, adalah ada tipecung. Sebab segi ilmu agama ni berhajat yang mengecam di antara benda pepaya dengan benda perkhayatan. Sampai ke Ibn Taymiyah dan ulama-ulama lain kata orang Islam masuk boleh ajakkan dari negeri yang bukan Islam ni boleh, tapi yang kena pandang wilisya. Pandang wilisya kena syur, kena ambil pendapat daripada ulama-ulama. Bukan kata aku ni aku nak boleh sedar tu dah. Sebab itu punang jenis ini dia tak sama dengan punang sedar tu beda. Dia memang tipai. Kita berada dengan ulama, dapat pengusiran daripada ulama, ini yang lebih comel. Walaupun dia jadi punang dan tidak pengusiran daripada ulama, tapi dia terjadi, maka bagi kita boleh kita sambung di atas benda yang baik. Kita kesam'an wa ta'atan, cerfan di atas benda timai pembah, benda tidak ada dosa. Dan bolehlah kita menjadi calon atau menjadi apa sekalipun pemimpin dan punang sosok dari kita. Ulama mengatakan dengan beberapa syarat. Dan saya ambil khutbah dengan syarat. Yang pertama, dia kena taat Allah dan Rasul dia sendiri dan menyuruh manusia umat Islam pada taat Allah dan Rasul. Yang kedua, dia dan perempuan pembayar berat menuntut dari Muslim atau menuntut asas tak. Buat upaya untuk sambung untuk Islam, masalah umat Islam berhajat pada kampung. Dia tengok fatokkan nayobah dia tu sokong dengan fatokkan oleh Islam dan sokong dengan fatokkan orang lain juga perintah sasnik. Sebab dia bukan wakil umat Islam saja, wakil pada orang lain tak boleh dengan asas sasnik. Sebab benda yang tidak cakap dengan agama Islam ni, kita boleh hidup, kita boleh berdiri dalam masyarakat. Yang ketiga ialah kita jangan muafaqah, jangan yamrah benda batil, benda tolak, benda aktam. Hal ni memang siap bagi orang yang dipunang kepada hak yang total Islam ataupun hak mana-mana yang katut dengan langkah Islam. Hak maksud katut menolak yang agak kata haram juga, halal juga. Punang seperti ini yang kena sedancuk dia haipin. Jadi dia payah berat benar-benar pada silakan yang berat juga. Pegang pun jadi wakil kita tak boleh nak kecek, tak boleh nak senang. Bahkan paling kurang pegang lain dan yang akan turun pada satu Islam ni dengan sebab ada dia boleh pegang parah boleh kecek. Sebab itu benarnya adalah wajib punang. Dan seterusnya ialah dia kena wala pada Allah dan Rasul. Di hari ini kita kerja pada Islam, dua sangka, dua umat. Kita tengok lepas hari punang kesemana. Kita punya umat tak apa. Wala dia pada Allah dan Rasul. Sebab dalam Republik Demokratik Partai dalam satu menanam dia berfaham siap. Khususnya segi wala dan barak.
Kalau wala dan bara tidak cacing. Wala ni suka apa yang Allah suka dan Rasul. Bara dia benci, dia berisi apa yang Allah tak suka dan Rasul suka. Itu bara. Kalau dah dia berlaku, dia sokong mana? Bahkan menyokong supaya jadi fitnah, membuat dalam satu Islam. Ini kalau lebih kurang lagi, waliyahillah, ada sifat orang munafik. Sebab itu saya kata, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, pemerintah kamu. Wa in tanaza'tum fi syai' akan keliru jikalau berlaku perbalahan di kalangan kamu pada satu perkara. Satu perkara di sini berkaitan dengan agama, sama ada benar lakar, ataupun benar tekjoi sekalipun ulama mengatakan farudduhu ila Allah, kembalilah kepada Allah wa Rasul dan pada Rasul, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jikalau kamu itu beriman pada Allah sungguh dan pada hari akhir. Tanda bahawasanya kita taat pada Allah dan Rasul dan taat pada pemimpin ini tandanya kesempurnaan iman kita. Sempurna iman seorang dengan taat pada Allah dan Rasul pada Tuhan. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Inilah sebaik-baik jalan dan sebaik-baik tempat kembali. Allahu Akbar. Sebab itu di hari ini marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada beberapa hari lagi kita akan calon sebagai wakil kita umat Islam. Kita pilih orang yang lebih aslah, yang lebih baik. Semua itu baik lah kok. Hak mana lebih baik, hak mana lebih comel, hak itulah kita pilih. Dan apabila kita pilih sebagai punang dah, punang saat ini mengikut syarat-syarat yang kita aktifkan saat ini, mengikut ngengkai supaya dia tidak jatuh dalam kubur, dan umat Islam pun tidak dibawa kepada lubang syaitan dan lubang paham tak dan sebagainya. Aku lihat hal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa a'udzu billahi Allah, innallaha basirun bil ibad. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa iyaya bi taqwallahi 'azza wa jalla la'allakum. Ada satu kaedah dalam pemerintah bagi orang yang jadi punang. Selain mana dia mempunyai ilmu berkenaan dengan Al-Quran dan Sunnah, ilmu agama, paling kurang dia tahu cara berhukum. Ia ada kaedah siasat bagi Islami politik, nayobaisan Islam ataupun bagi politik Islam, iaitu siasat syariah, siasat mengikut syarak. Nabi SAW yang buat di Madinah, dan sahabat di zaman pemimpin Khalifah An-Nabawi, Khalifah Mahdi buat siasat syariah politik Islam. Dan zaman Khalifah Abbasiyah, Umayyah, sehingga sampai Utsmaniyah, bukan semua sempurna. Pemerintah yang akhir-akhir ini tidak sempurna, tapi dia adalah pemerintah. Umat Islam kena terima. Terkadang buat camping, terkadang buat hajat pasukan, terkadang พื่อไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่านั้นอีก. Kita kat situ ya. Sebab itu kita dalam negara Islam, supaya boleh ada wakil yang boleh buat upaya orang Islam, walaupun kita kata dia tak boleh buat upaya persen, tapi yang lain makin tampak tidak buat. Satu jalan keluar yang comel. Sebab itu bagi orang yang ada kebolehan, maka senalah boleh. Dan tunai amanah. Bagi orang yang wasal tawadhu, wasal hamdun, dia orang lain sendiri kita tak apa. Kita wasal kata kita boleh bawa amanah, alhamdulillah. Sebab itu yang penting sekali amanah. Nabi SAW berkata, apabila hilang amanah, hilang, maka tunggulah hari kiamat akan datang. Idza dhayya'al amanah, apabila hilang amanah, punang tidak ada amanah, hutang tidak ada amanah, maka tunggulah kiamat akan berlaku. Salah satu sanjana kiamat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah,
hilang amanah ni biasa mana? Dan kalau pecah hai pai dan Nabi pun jawab iza usnidal amru li ghairi ahliha. Apabila kita letak jawab seorang punang pada tempat sedangkan dia main musuh. Allah Akbar. Kita tak kita oleh pilih. Apabila kita letak tangan ni punang ni kita pilih jadi tak. Tapi dia main musuh, tunggulah hari kiamat. Salah satu alamat hari kiamat. Ibn Hajar Al-Asqalani bagi atibai kata Pesemano Ibn Hajar beno dah sampai satu masa letak orang tidak sesuai pada satu timeline, maka hilang amanah, maka alamat kiamat yang besar. Kenapa ke situ? Ibn Hajar Al-Asqalani jawab ghalabatul jahlu wa raf'u al-ilm. Sebab kebanyakan jahil terlalu tersebar dalam syariat. Sebab itu kalaulah negara kita banyak jahil, tidak mendekati ulama, tidak mendekati ilmu, dia akan punah yang kesendi. Nggak sebab kejahilan. Wa raf'ul ilmi, yaitu akarnya ilmu ni haibai. Tidak mendekati ulama yang ada siasat, ulama yang ada pemboyong, tidak ada ulama rabbani yang ikhlas kepada Allah, yang mendirikan hukum Allah. Maka hilanglah amanah, hilanglah punang cidi, maka hilanglah dan dengan sebab kejahilan dan hilanglah ilmu. Waliyahzubillah. Perkara yang akan hilang amanah, lebih lagi keberkatan dalam masa jalur, iaitu rishwah. Rishwah ni aku nak jadi amalan ni oleh cek so guna rishwah. Kita bagi kesan ni oleh bagi rishwah dalam hukum Islam haram. Ulama fatwa haram, ulama duduk haram, ikut dalil-dalil pada Quran dan Sunnah. Ulama dalam bahasa Pak kebanyakan haram sebab kita ambil bukan dengan hak kita, bukan sebab kita menuzul kita nak hak kita, tak apalah kita bayar dulu. Ni kita nak laksana tu yang capek kita wi kesan ni dalam rishwah. Rasulullah berkata la'anallah, Allah laknat, Allah sanction ar-rashi bagi orang wi, wal murtashi bagi orang terima rishwah. Dan satu hadis yang lain pula, orang yang bekerja rawang jadi tua kelas, jadi orang berkelas. Tak ada sendiri, ada yang mau dibilang siapa pada orang tiga itu yang laknat. Allah. Sebab itu sang putih berisut kalau lemah rishwah kesini, ia tak ada. Punang yang kat orang kecil, punang ini faham jabran. Waktu Nabi kata apabila ada orang yang tidak maksud sebab kejahilan, rishwah kejahilan. Waraful ilmu, akal ilmu, tidak ada berikan adibai waktu ditaji dia kat rishwah, simpul dan sebagainya, tak ada orang kecil. Orang kata halal, tak apa. Maka di sini kalau lebih dekat lagi dengan alamat-alamat kiamat. Sampai itu fatwa lejnah, fatwa di Kuwait, di Saudi, dan ulama-ulama orang semua Yusuf Qardawi dan Wahbah Zuhaili, dia kata haram bagi orang yang nak tumbuh sebagai tuan-tuan hak Muslim menjadi punah dari sosok dia pun kami dia duit ini adalah rishwah. Haram bagi orang ambil, haram bagi orang usaha. Patut tanya pada apabila terima dan ramai sana, taubat pada Allah, istighfar pada Allah adalah benda yang sangat besar. Pak ambil dah duit, dia hantar pada butuh yang sendiri. Dia ambil rishwah, ambil sikun, ambil jalan ni, dia hantar pada butuh yang sendiri. Kalau boleh tak, kalau saya itu yang tak jumpa orang boleh tak, maka pergilah berjaya utang Allah pada sadar nak rayu supaya tidak riba dan sebagainya. Itu benar haram. Sebab itu di sini saya takkan untuk takkan orang Islam yang akan calon, takkan pada orang umat Islam yang akan terima. Dia tak boleh sejak itu boleh. Kita nak pilih orang tak apa cukup, tak nak pilih apa. Kalau beri rishwah, walaupun kita niat boleh. Dia tak boleh niat boleh, ya rishwah tak. Walaupun orang beri kata dah hadiah, dia tak boleh. Dia cuma rakyat tu, yang bawa tu, dia panggil qara'in, bawa mereka sedang jadi pernikahan juga. Dia tak boleh kira. Ulama berdalil dengan orang yang berhukum masuk dalam rumah dan ke qadi dia. Esok nak taksir dia, dia pergi ziarah pada Qadi.
kemudian hadiah sikit dah tak terima. Itu riswah tak? Walaupun dia akan nama hadiah, sebab tidak lehkan di waktu itu. Jadi naruh capai benar tu dah. Inilah permasalahan dari masyarakat. Sebab itu ini sebagai pesan daripada bukan daripada saja, daripada Allah, daripada Rasulullah SAW. Allah SWT laknat orang yang terima riswah, orang yang memberi dan orang yang berjalan di antara dua. Waliyahzubillah. Dan pada akhirnya salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW dan berdoalah supaya islah Allah SWT takbung sangkum kita sebagai sangkum yang beriman pada Allah dan pada Rasul dan menjauhi pada benda yang kotor dan riswah dan segala perkara-perkara yang haram, supaya umat Islam akan jadi umat yang lebih meningkat, yang lebih baik dan dapat ampunan yang comel yang baik kerja kerana beramanah dan amanah dia dengan Allah dan dengan kita, maka kita akan dapat baca berbahagia kepada Allah. Allahumma ighfir lana warhamna anta rabbuna fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardah. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardah. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la